عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat serta inayah daripadanya, Allah menaungi kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk sama-sama mendirikan solat subuh secara berjemaah, dan juga masih kekal dan istiqamah dalam kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sambung kembali setelah sekian lama kita dikekang oleh situasi pandemik COVID-19, dan masih lagi dalam keadaan kita berjaga-jaga dan berwaspada dengan situasi yang hari ini dilihat makin menjadi-jadi dengan penularan wabak COVID-19 ini. Walaupun begitu, alhamdulillah masih tidak terhalang kita untuk meneruskan majlis ilmu dan juga aktiviti-aktiviti kita secara berjemaah, solat kita di masjid maupun solat Jumaat dan sebagainya. Agak berbeza sedikit, walaupun sebelum ini PKP telah pun terhalang untuk melakukan dan gerak kerja demikian. Namun hari ini alhamdulillah kita dapat meneruskannya insya-Allah. Jadi kalau ikut tanda saya yang terakhir, hadisnya ialah hadis yang kelima. Pagi ini kita akan sambung hadis yang ke-6 daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang berkait tajuknya golongan anti hadis. Anil Miqdam ibn Ma'di Yakriba Al-Kindi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku ar-rajulu muttaki'an على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرم ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله رواه Abu Daud wa Ibnu Majah. Maksudnya daripada Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku, maka dia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah Al-Quran sahaja. Apa yang dihalalkan Al-Quran kami halalkan, dan apa yang diharamkan Al-Quran kami haramkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdaan baginda, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Keterangan hadis.
Lelaki yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Ia hanya percaya kepada Al-Quran sahaja. Baginya hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan. Golongan ini tidak syak lagi telah terkeluar dari ikatan agama Islam. Dan pada realitinya, seseorang itu tidak akan dapat memahami Al-Quran jika tidak merujuk kepada hadis Nabi SAW. Al-Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar dan garis panduan yang umum. Maka hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan serta kehendak ayat-ayat Al-Quran serta menghuraikan dan menerangkan akan kemusykilannya. Oleh kerana itu, syariat tidak akan sempurna kalau hanya dengan Al-Quran sahaja, tetapi mesti disertai dengan hadis Nabi SAW. Hadis yang kita baca pada pagi ini sederhana panjangnya, merangkumi dan mempunyai makna yang besar yang perlu kita umat Islam, umat Muhammad SAW mengambil perhatian dan perjalanannya, insya-Allah. Daripada hadis ini didedahkan kepada kita mengenai wujudnya golongan yang engkar kepada hadis. Bila engkar kepada hadis, terang-terang confirm bukannya dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, bahkan akidahnya pun sudah batil. Akidahnya sudah pun jauh menyimpang daripada tuntutan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita perhatikan asas kepada tauhid kita, akidah kita, lafaz syahadah. Dalam lafaz syahadah itu kita sudah menyaksikan bahawa Rasulullah itu pesuruh Allah. Kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Lalu kalau diengkar hadis, maknanya diengkar kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak pakai Quran saja, jawab dia syok sendiri, dia rasa dia Islam. Itu hak asasnya. Bahkan telah pun disepakati oleh para ulama bahawa sumber rujukan kita orang Islam ini ialah yang utamanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ijma' ulama dan qiyas. Ada 4 sumber yang asas kepada kehidupan kita ahli sunnah wal jamaah. Namun bila Nabi menceritakan kepada kita melalui hadis ini bahawa terdapat dan wujudnya golongan yang engkar kepada hadis Nabi SAW, yang mana mereka ini dalam keadaan merasakan mereka ini betul, merasakan mereka ini berada pada kedudukan yang benar, tetapi hakikatnya mereka ini dalam keadaan yang batil, dalam keadaan yang mereka ini telah melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri menyebut dan memesan kepada kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, selagi mana kamu berpegang kepada 2 perkara itu, kamu takkan sesat selama-lamanya. Iaitulah kitab Allah Al-Quran, wa sunnati, iaitulah sunnah Rasulullah yang merupakan al-hadis, ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jelas, ini satu sabdaan Nabi SAW. Ya, mungkin mereka akan berhujah itu kata-kata Nabi, kami tak beriman dengan kata-kata Nabi. Ini golongan anti hadis. Kita ambil apa yang Allah sebut dalam Quran. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika berlakunya sesuatu pertelingkahan di kalangan kamu, adalah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Bahkan ayat sebelum itu lagi sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur Rasul. Allah perintahkan orang beriman ni apa dia? Taatlah kamu kepada Allah
dan taatlah kamu kepada Rasul. Jelas. Kalau mereka mendakwa mereka beriman kepada Al-Quran saja, namun ayat tadi mai ikut mana? Itu jelas. Menunjukkan satu hujah yang kuat. Mereka ini golongan yang batil, golongan yang jauh menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan Allah sendiri memerintahkan orang beriman supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bahkan disuruh taat kepada ulil amri, pemimpin yang dilantik dari kalangan kamu sendiri. Cuma penekanan Allah Ta'ala pada ayat yang berikutnya, fa in tanaza'tum, sekiranya berlaku perselisihan, pertelagahan, atau sesuatu yang bertembung sesama kamu tadi, antara kamu dan pemimpin, farudduhu ilallah, hendaklah kamu kembali kepada Allah, yakni Al-Quran, war rasul, yakni al-hadis, hadis Nabi SAW. Jelas itu perintah Allah yang tidak ada keraguan, bahkan tidak ada pun perintah ataupun sesuatu yang mengaitkan kepada ayat tadi, ayat yang dimansuhkan ataupun ayat yang dinasahkan dengan ayat yang lain. Bahawa ayat tadi ialah satu perintah yang mutlak kewajipannya, satu tuntutan yang wajib. Maka sebab itu golongan-golongan seperti ini hanya jenis saja je cari pengaruh. Golongan-golongan ini saja je mencari kedudukan tertentu. Sebab mereka ini ialah golongan yang memang mencari kedudukan untuk apa? Dipuja, disanjung dan sebagainya. Dan memang Nabi pernah menyebut dalam satu sabdaan baginda bahawa golongan yang kenal Allah ini ada yang berpecah belah. Wa tafarraqat banu Israil ba'da Musa ila 71 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Wa tafarraqat banu Israil ba'da Isa ila 72 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Wa tafarraqat ummati ila 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Wa qala as-sahabah man hum ya Rasulullah? Qala hum ma alayya wa ma ashabi. Ini satu sabdaan Nabi yang menceritakan kepada kita akan wujudnya golongan kumpulan Islam ataupun orang Islam yang mengaku Islamnya, tetapi mereka ini bertaksub dengan kumpulan mereka masing-masing sehingga membawa perpecahan. Namun dalam kumpulan yang Nabi sebut tadi, Bani Israel pecah 71, pecah 72, dan umat Nabi sendiri pecah pada 73. Mereka ni semua bukan kepelbagaian agama. Mereka ni ialah daripada agama yang satu yang mengaku Islam, tapi berpecah belah. Kenapa berpecah belah? Sebab dia jauh menyimpang daripada tuntutan yang sebenarnya. Lalu Nabi berkata, sahabat bertanya Nabi, siapakah maksud Nabi illa wahidah tadi, kecuali yang satu tadi? Lalu Nabi sebut humma alayya, mereka yang ikut ajaranku, wa ma ashabi, dan yang mengikut pegangan para sahabatku, yakni khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Maknanya hak yang selamat tadi hak ikut Quran dan sunnah. Hak dah ikut Quran sunnah ni habis cacah merbau. Bukan zaman Nabi Muhammad saja, termasuklah zaman umat sebelumnya, yakni kalangan Bani Israel. Bani Israel pun berpecah belah juga. Kalau mereka mendakwa mereka ni nak pegang agama mereka sahaja, kalau katalah mereka nak pegang Taurat betul-betul yang solid, yang pure daripada asalnya, pun salah dah. Sebab dalam Taurat sendiri suruh beriman kepada Rasulullah, dalam Injil sendiri pun suruh beriman kepada Rasulullah, suruh beriman kepada Al-Quran. Dalam Injil pun merangkumi perintah Allah Ta'ala menyuruh beriman kepada Rasulullah dan Al-Quran. Dalam Taurat juga menyuruh dan memerintahkan supaya beriman kepada Rasulullah dan Al-Quran. Namun Bani Israel bila lari daripada panduan asalnya, maka mereka berpecah belah. Pun begitulah umat Rasulullah ni, lagilah terang, jelas dan nyata yang Allah perintahkan sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Allah suruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi tak taat ni jadi cacah merbak, berpecah belah sebagaimana yang disabdakan Nabi tadi. Maka kita akan berhadapan kehidupan di akhir zaman ni, perpecahan umat demi perpecahan, sehingga gagal membawa kepada nilai kesatuan umat. Maka sebab itulah hal ini sudah menjadi realiti dan hakikat yang sudah berlaku. Maknanya
bila kita tengok ini benar sungguh apa yang Nabi sebut. Pasti seorang Nabi itu sifat wajib bagi mereka ialah as-sidqu, benar. Bila Nabi dah sebut ini benar-benar berlaku, dan terbukti kenabian Nabi itu sendiri, bahawa kita kena mengimani dengan sepenuh keyakinan kita. Dan kita mesti menyusuli dengan kefahaman dan juga penghayatan kita tadi kepada bentuk tindakan dan perbuatan kita. Iaitu kita mesti hidupkan balik acuan dan sunnah yang telah pun diperjuangkan oleh Nabi SAW. Apa sunnah yang Nabi perjuangkan? Yang pertamanya, mesti letakkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mesti berada di atas, tak boleh berada di bawah. Jika Islam berada di bawah, jawab dia, tunggulah saat kebinasaan berlaku. Sebagaimana yang Nabi pernah sebut dalam satu sabdaan baginda ketika Nabi masuk ke rumah Zainab binti Jahshin, Nabi telah mengungkapkan kalimah yang begitu besar dan berat. La ilaha illallah wailul lil Arab. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Celaka dan binasalah bangsa Arab. Berkenaan dengan apa Nabi sebut tadi, iaitulah pada hari ini sudah pun terbukanya dinding Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Nabi mengisyaratkan sebesar ni dinding Ya'juj dan Ma'juj. Dinding Ya'juj dan Ma'juj ni terbina pada zaman bila? Zulkarnain, raja yang beriman, yang adil, yang melaksanakan tanggungjawab khalifah Allah Ta'ala. Iaitulah seorang yang wujud sempat bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ini satu riwayat hadis ada menceritakan Zulkarnain pernah pergi buat haji dan sempat bertemu Nabi Ibrahim AS. Maka bayangkan Nabi Ibrahim, zaman baginda Nabi Ibrahim dengan zaman Nabi ni berapa ribu tahun. Zaman Nabi dengan zaman Nabi Isa senggang pun 500 tahun lebih. Zaman Rasulullah dengan Nabi Isa, maka nak sampai zaman Nabi Ibrahim jauh ribu-ribu tahun. Namun pada waktu Nabi sebut tu lebih kurang 1500 tahun yang lalu daripada zaman kita. Nabi kata besar ni dah dinding Ya'juj dan Ma'juj terbuka. Namun siapa Ya'juj dan Ma'juj ni? Ialah manusia biasa tapi perangai menatang. Sebut kasar sikit, perangai menatang, perangai haiwan. Zolim, ganas, tidak ada peri kemanusiaan. Bila dia terkam mangsanya ataupun dia berlawan ke, dia menentang ke, dia buat khianat, buat jahat ke, tanpa ada rasa belah kasihan. Dibunuh sungguh-sungguh. Maknanya apa? Ibarat macam hari ni perangai perbuatan musuh Islam yang ekstrim, yang melampau. Mereka tanam orang hidup-hidup, mereka sembelih kerak tangan, kerak kaki hidup-hidup, kerak kemaluan hidup-hidup. Ada. Ini berlaku di Myanmar, etnik Rohingya diperlakukan begitu amat mengerikan. Dibakar hidup-hidup, di tanah hidup-hidup seperti yang di Syria. Bashar Assad, tentera rejimnya yang memaksa supaya mengungkapkan kalimah la ilaha illa bashar, manusia, yang mengajak kepada al-khair, itulah dinul Islam. Walaupun terjemahan asal al-khair itu maksud kebajikan, tapi ulama tafsir menghuraikan al-khair itu ialah dinul Islam, ajak kepada Islam, jalan kebenaran. Dalam Islam itu merangkumi wa ya'muruna bil ma'ruf, ajak orang kepada ketaatan, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa, dan melaksanakan apa-apa yang diwajibkan Allah dan Rasul dalam kehidupan kita. Dalam masa yang sama, wa yanhauna 'anil munkar, mesti cegah mungkar. Nak cegah mungkar, dak padang cakap khabar saja, dak padang pesan mulut saja. Mesti ada tapak, mesti ada kuasa, dinamakan pemerintahan, dinamakan kerajaan. Sebab itu Nabi, sunnah Rasulullah SAW, Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Apa tujuan dan matlamat? Untuk mendirikan sebuah kuasa pemerintahan. Bukan Nabi pindah bergerak Mekah ke Madinah, Nabi melarikan diri daripada orang musyrikin. Sebab ada hamba Allah tu dia kata Nabi ni berhijrah bersifat pelarian. Korok kering sungguh budak ni. Dah panggil budak lah senang dah. Walaupun matang berapa kali matang dah, balik berapa kali balik dah. Kalau ikut bersama perjuangan Islam tu, tengok hebat dah.
takbirnya gegar tikak-tikak dah. Sanggup lawan berhadapan gas pembenih mata ke apa semua. Tapi alih-alih sebab hubud dunia mengatasi akhirat ni, dia boleh jadi salah masuk grup lain. Turun, terjun kapal hak selamat, dia masuk kapal hak tak selamat. Susah selalu. Dan dia boleh buat salah bulan kata Nabi berhijrah ke Madinah tu bersifat pelarian. Oh dahsyat. Nabi berhijrah ke Madinah tu apa? Nak beritahu kepada umat baginda ni dan juga para sahabat yang ada pada waktu itu, pentingnya tuntutan menegakkan sebuah tanggungjawab khilafah ataupun iqamatuddin, tegakkan agama, wasiyasatud dunya bih, dan segala urusan takbirnya mesti diletakkan Al-Quran dan Sunnah itu menaungi kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Maka itu sunnah yang tinggi, yang besar, yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Maka sebab itulah golongan anti hadis ni dia begitu cukup datang dengan keraguan-keraguan dalam bawa nama Islam juga, tapi Islam yang batin. Mereka cuba nak mengelirukan supaya apa dia? Nampak pakai piyah juga, nampak pakai kelihatan macam orang Islam juga, tapi nak pakai Quran je. Tak boleh. Inilah golongan-golongan yang cuba menghuru-harakan akidah umat Islam dan juga pegangan umat Islam. Kalau sebelum ni wujud golongan yang hanya anti hadis, contoh nak pakai Quran pun dah terang-terang batil dan sesatnya, lalu melaratlah kumpulan-kumpulan yang seakan dan mirip dengan mereka ni, buat mari slow ideologi pemikiran hak punah jahanam, buat mari sekularisme, liberalisme, kapitalisme, komunisme, macam-macam ideologi, aliran yang akhirnya orang nak tinggalkan, bukan tinggal hadis saja, tinggal Quran sekaligus. Macam popok ni mendakwa Quran kita pakai, hadis tak pakai, sama je 2x5 je, sesak belaka. Apatah lagi hak jenis sesak barat nak pakai, tak mau pakai belaka. Quran dengan hadis tolak ke tepi, nak pakai sekular je, nak pakai liberal je, nak pakai komunisme je, tak boleh. Bahkan liberal lagi dahsyat, lagi orang kata apa, licik. Dia punya perjalanan untuk menyesatkan orang berbanding sekularisme. Dulu kita dibelenggu sekularisme yang menebal, walaupun kita sudah menempa kemerdekaan yang tahun 57 kita merdeka, sehingga 60 tahun kita dikekang dengan pemikiran sekularisme. Kemudian menular pula liberalisme. Liberalisme lagi dahsyat dia punya penangan dia. Nak bawa Islam juga. Tapi dia meringan-ringankan Islam dengan cuba meletakkan sama rata agama-agama lain sama macam agama Islam. Ini lagi dahsyat. Sehingga membawa kepada perjalanan yang menyesatkan dan memesongkan orang Islam. Secara halus dia buat mari Islam, dia panggil apa? Islam moderate. Dia buat mari slow-slow. Islam dia panggil apa dia? Dulu Islam hadari. Habis dah Islam hadarinya, dia harikan Islam itu. Kemudian mari Islam moderate, Islam progresif, macam-macam. Buat guna istilah-istilah yang menarik. Terutama orang-orang zaman mutaakhir ni, yang di kalangan akademik yang sudah tercemar dengan sekularisme ni, dia pun nampak sekular tak pernah jadi, pakai liberal pula. Dah slow. Dah bila golongan akademik yang telah mempelopori aliran liberalisme ni, lagilah dia boleh kuat mempengaruhi golongan-golongan orang-orang awam yang lain. Orang awam ni tengok apa? Nampak bijak je, nampak cerdik je, tapi bodoh ketak je. Sebab apa bodoh ketak? Dah ikut Quran dengan hadis, bodoh lah jawab dia. Kasarnya begitulah. Nak katakan dia dah memang layak pun lebih begitu. Ada PhD 4-5 keping pun, tapi dia ikut Quran hadis, bodoh namanya. Dok cerdik. Kasarlah sikit bunyi, tapi padang rasa begitu. Sebab apa? Sebab biar dia reti rak rasa sera. Dia kata aku bodoh, aku ada PhD 4-5 keping ni. Bodoh juga. Sebab apa? Dia ikut Quran, dia ikut hadis. Jawab dia masuk neraka. Terang-terang. Nabi kata dah kan, taraktu fikum amrain, aku tinggal pada kamu 2 perkara selepas kewafatanku ini. Kalau kamu pegang 2 ni, kamu tak akan sesat. Dan kalau
main 10 keping di PhD tapi dia ikut Quran hadis, sesat juga. Itu maksud. Kan ada orang cerdik pandai ikut siapa? Pemimpin kerajaan langit. Tak, siapa dia? Yaping. Mati dah Yaping. Tapi pengikut dia bukan barang-barang. Pengikut dia ni orang cerdik pandai. Kalangan guru, ustaz pun ada. Kalangan PhD, kalangan orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya ni bukan orang barang-barang, orang yang ada kelulusan. Tapi buat apa dia gitu? Sebab lari pada Quran dengan hadis. Itu je mesej dia. Dan hingga akhir hari ni pun mati pun Yaping tu pun hidup lagi. Ibarat macam bara tu berangat lagi. Tunggu orang simbah minyak, simbah api, dia kau naik. Ada? Masih ada wujud. Slow-slow digerak lagi aktif. Untuk apa? Melaksanakan agenda, nak cari pengaruh je. Bila bab sebut cari pengaruh ni, huru-hara tuan-tuan dan puan-puan. Dipanggil kata gila yang menggilakan orang lain. Macam Abdullah bin Ubay bin Salul lah, tokoh munafik paling besar di zaman Nabi. Bila Nabi tiba di Madinah, kalau ikutkan apa, sebelum Nabi tiba Madinah tu, dia ni calon PM dah ni, calon Perdana Menteri dah di Madinah ni. Tapi bila Nabi sampai Madinah, Nabi dinobatkan, diangkat sebagai Perdana Menteri Madinah. Akhirnya Abdullah bin Ubay jadi PM tepi. Cerita PM tepi ni zaman Nabi ada dah, bukan zaman kita. Zaman kita lagi dahsyat. Gila nak jadi PM tepi. Tak kira ke hari bulan, tak kira ke keadaan dan suasana. Orang sibuk nak tangani COVID-19, dia sibuk nak jadi PM. Sibuk cari majoriti dia juga. Pening kepala. Ni masalah. Dan gila ni, kalau dia gila seorang tak apa, dia menggilakan orang lain. Dahsyat ni. Menyusahkan orang lain. Sampai ke habis melarat. Ada kluster Sabah pula lah ni. COVID-19 kau aktif. Sebab apa? Sebab timbul pokok gila gini. Desak juga nak pilihan raya. Desak juga nak pilihan raya. Akhirnya apa berlaku? Nyusah korang. Apa salah kalau betul telus kamu ikhlas nak perjuangkan, kalau kamu mengaku kamu umat Rasulullah, tengok apa yang aulawiyah. Betul lah kamu ada wadah perjuangan kamu tersendiri, tapi aulawiyahnya apa? Priority dia apa? Keutamaan dia apa? Jaga masalah umum terlebih dahulu. Ni dok fikir nak kenyang perut dia saja. Akhirnya menyesal dah. Tebik kenyataan. Minta maaf, menyesal. Siapa tahu menyedar-dada belakang tu. Afdal ke apa? Tak maknanya. Panah kita tengok pokok gini-gini ni. Masa fikir perut dia je. Ni masalah dia. Sebab apa? Pemikiran yang merosakkan tadi, dia main ketaksuban yang melampau-lampau, dia nak menang kumpulan dia juga. Sedangkan tuntutan masalah masalah umum yang lebih aula, yang lebih utama, dia tak fikir. Sebab tu Nabi pesan comel-comel dah. Lengkap panduan untuk kita ni jelas dah, tapi dah tak mau ikut. Memang sesak barat jadi dia. Sebab itulah Allah Ta'ala sendiri pun memberi amaran dalam Quran, wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kamu jadi seperti mana apa pokok Yahudi Bani Israel. Apa yang mereka lakukan? Berpecah belah, wakhtalafu, berselisihan, sehingga membawa kepada perpecahan. Dalam keadaan apa? Bayinat, keterangan yang jelas datang daripada Allah. Beritahu dah terang-terang, ni halal, ni haram, ni dosa, ni pahala. Tahu pakai. Dia taksub dengan puak dia. Akhir sebab tu Nabi kata mereka berpecah belah. Zaman Nabi Musa, selepas Nabi Musa wafat, puak-puak Bani Israel pecah 71 puak. Selepas Nabi Isa diangkat ke langit, Bani Israel pecah 72 puak. Dan begitu selepas Nabi Muhammad SAW, umat Islam pecah 73 puak. Sebab apa? Dah ikut Quran, dah ikut hadis, dah ikut panduan yang Allah dan Rasul perintahkan. Maka bila dah datang keterangan ni, bila lari daripada keterangan dan panduan ini, jawab dia, kita menempah kecelakaan dalam kehidupan kita. Sebab tu Allah timpakan musibah, Allah timpakan bala, sesuatu bala kepada masyarakat dan manusia itu untuk apa dia? Untuk mereka ingat balik, kembali semula ke pangkal jalan. Dalam surah Ar-Rum kita biasa dengar ayat ni, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Bila zahirnya munculnya apa dia? Kerosakan, fasad.
yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang bersifat apa dia? Penindasan, kezaliman, penipuan, pecah amanah, maksiat, dosa yang lain bertebaran darat dan laut. Ada belaka perbuatan manusia melakukan perbuatan yang demikian. Allah kata apa dia? Liyuziqahum, akan ditimpakan sesuatu kepada mereka yang bersifat apa dia? Musibah, bencana, bala, wabak, penyakit. Untuk apa dia? La'allahum yarji'un, menjadikan sebahagian yang lain, yang saksi yang tengok perkara ni kembali kepada Allah. Mana kita umat Rasul ni beruntung. Sebab apa? Kita bila Allah murka ni, Allah tak binasakan secara total, secara menyeluruh. Kalau umat-umat yang terdahulu, Allah binasakan secara menyeluruh. Macam kaum Nabi Nuh, habis Allah Ta'ala binasakan, tak ada yang tinggal. Kaum Nabi Lut pun sama, Allah binasakan secara sekaligus. Kaum Ad, kaum Samud. Namun kita umat Rasulullah ni ada lagi sebahagian yang melihat. Untuk apa? Kesedaran. Tujuan untuk menyedarkan. Maka la'allahum yarji'un, maka sebahagian pada mereka kembali kepada Allah. Maknanya nak kena piak juga baru sedar babenya manusia ni. Tengok kita sudah COVID-19, awal-awal dulu kena PKP, Allah insah tahap sungguh-sungguh, insah tahap gabang orang tengok kata. Sungguh-sungguh minta ampun, bertaubat di rumah kita masing-masing dah. Alhamdulillah, berkat doa kita masing-masing ikhlas ni, Allah Ta'ala perkenalkan 3 bulan 4 bulan je kita kena kuarantin PKP dah. Kemudian PKPB berlaku bersyarat. Bolehlah lepas rindu ke sejid surat, lepas rindu nak sembahyang Jumaat, lepas rindu nak dengar kuliah, boleh. Pukul 12 tu beratur panjang dah muka pintu masjid dah. Kena molek masjid dia pagar, luar pagar tu beratur tunggu. Masa PKPB lah bersyarat. Sebab apa? Takut dokdangnya mari sejid, dokdangnya masuk dah. Memanglah sebab terhad. Pakak Jember 12 suku rumbu masuk. Penuh. Relax je. Padat masjid. 12.30, 12.45 boleh kunci pintu masjid. Sebab apa? Penuh dah. Tebang buka, jawab dia orang berebut tebang teruk masuk. Salah SOP pula. Tapi masa tu Allah rahmat tengok. Kalau orang Islam semua istiqamah gini sepanjang masa, syukur pada Allah Ta'ala. Tapi malangnya, lepas lereh sedap leka nikmat zon hijau dah Terengganu ni, dia mewak lereh dah orang kita. Pukul 12.45 duk lengah lagi luar tu. Hari Jumaat lah, tak sembahyang Jumaat. Puas aja kita tengok, tak pernah pergi masjid masa ni. Banding dengan PKPB dulu, 12.30 boleh kunci pintu dah. Lah ni pukul 1 rabang ada lagi duk lenggang. Malangnya berasak lagi dengan sugi berapi. Tahu sugi berapi? Berasak rokok lagi luar sejid. Allah tak ambil insah lagi. Allah main COVID-19 tak insah lagi. Ingatkan cukuplah sebulan 2 tarbiyah tu di mari apa lekat tabiat. Asalnya pendek kata 40 hari amalan ni lekat. Tak macam orang pergi Mekah. Orang pergi Mekah lah umrah haji. Sebab apa? Dia ambil egak angka 40. Tak? Biar 40 hari boleh keluar. Tak? Sebab apa? Lekat tabiat manusia ni 40 hari ni dengan amalan di istiqamah, lekat jadi amalan. Tapi kita ni orang kata apa? 2 bulan tak lekat amal juga. Tahap bahaya sungguh kita akhir zaman ni. Tak lekat amalan kita ni. Mana bertanda apa? Tanda hati kita ni berpenyakit banyak sangat. Takdir Tuhan boleh buat, Tuhan jadikan kita boleh buat CT scan dosa pahala ni. Saya rasa ramai orang jadi beriman belaka tau. Lalu satu alat tu scan, banyak dosa aku. Pakai dia juru belaka barangkali. Tapi Allah tak buat begitu. Sebab apa? Rahsia hikmahnya apa? Allah nak tengok siapa yang betul-betul beriman dan bertakwa. Konsepnya percaya kepada gaib. Bila sebut beriman bertakwa ni, orang yang percaya kepada perkara gaib, perkara yang tak nampak. Biasa manusia ni dia jadi percaya ni bila benda stokor depan mata baru percaya tahap 100%. Tapi orang yang tak capai tahap keyakinan ni tak percaya lagi dah nampak depan mata. Maka sebab Allah konsep iman takwa ni mahal nilai dia. Allah layak, Allah beri ganjaran kepada mereka layak masuk syurga. Sebab apa? Sebab mereka mampu mengecapi kefahaman keyakinan tersebut. Maka sebab itulah kita hari ni
kena lihat apa yang Nabi dedahkan, Nabi ceritakan kepada kita ni, supaya wujudnya kalangan kita umat baginda ini menjadi penyambung kepada perjuangan yang diasaskan oleh Nabi SAW, mendaulatkan dan menegakkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan, di samping para ulama telah berijtihad mengambil kira ijma' ulama dan juga qiyas sebagai panduan dan penambahbaikan kepada perjalanan kita di alam dunia di akhir zaman ini. Maka itulah dia berkenaan dengan golongan anti hadis yang kita bicarakan pada pagi ini, yang mana golongan ini juga dikira sebagai golongan Quraniyun, nak pakai Quran saja. Di Malaysia pernah ada golongan ni yang diketuai oleh siapa dia? Mati dah kawan tu, Kasim Ahmad. Dia ada kumpulan di tubuh Jamaah Al-Quran Malaysia, JAM. Ada. Sekarang ni saya tak pasti masih aktif ke tidak. Saya yakin ada lagi, cuma mereka tidaklah tampil dengan begitu berani. Sebab dulu berani cakap dalam akhbar, cakap dalam temu ramah ni sebab ada orang backup dia. Ahli politik. Ahli politik backup dia. Memanda Perdana Menteri lama dulu. Leni 95 tahun ke apa. Lebih kurang tu lah. Nampak kan dia panjang umur. Mudah-mudahan panjang umurnya dekat kepada Allah, dekat kepada Rasul, insya-Allah. Mudah-mudahan. Tapi ada jasa juga. Dia buat salah bulan, letak jawatan tiba-tiba huru-hara kawan tu. Huru-hara geng-geng mana? Geng-geng yang nak beri harapan baru ni akhir tiada harapan lagi. Alhamdulillah. Kada gelak gambar. Dan 22 bulan je gelak kita. Alhamdulillah, bulan cerah dah, alhamdulillah. Maka itulah dia keterangan ataupun kupasan daripada hadis yang kita baca pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang istiqamah dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan, dan kita sama-sama berusaha kepada kejayaan agenda penyatuan umat, dan juga dalam usaha kita mendaulatkan syariat dan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya situasi kadarnya pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tidak didengari olehmu ya Allah. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal ghala wal munkari wal fahsya wa ma zahara minha wa ma batan. اللهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تكبير.